Bismillahirrahmanirrahim. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل على النبي مسلما وعمدنا من نور يا نور ya Rabbi salli ala nabi muslima waj'alna taufiq dauman sahibah. Terima kasih kepada penganjur kita RD Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum. Sebentar ya. Rasanya Dr. Hafiz dah keluar. Sorry. Bentar ya, tuan-tuan. Keluar. Su'banin
Tak stabil lah line. Saya tak tahu line saya ke Suara tak berapa tu lah. line sebelah sana. Dia macam tersangkut-sangkut. Dah hang balik. Ini cabaran untuk pengajian online ni itulah. Allah. Saya punya dah unify dah. Recording stopped. Recording in progress. Terjemahan apa daripada Syekh Al-Marbi. Okey. Okey. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Terima kasih kepada ARG sebagai penganjur kita bagi pengajian ini dan seterusnya. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipaparkan adalah terjemahan daripada Syekh Al-Marbawi, yang ditransliterasikan oleh Ustazah Nur Aini Abu, tak silap. Cuma saya menggunakan saya punya naskah kitab yang mana mungkin terjemahan ataupun penjelasan saya itu mungkin tak samalah, sebab maklumlah kita cara orang-orang yang mutakhir ni dia berbeza dengan orang-orang yang sebelum ini, ulama-ulama lama dulu. Jadi bahasanya bahasa lama. Jadi mungkin saya punya penjelasan menggunakan bahasa yang moden lah. Cuma tak ada di situ mukadimah. So saya start dengan mukadimah daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Okey. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi allazina saru fi nusrati dinihi sayran hafitha wa ala atba'ihim allazina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya akrim bihim warithan wa mawrutha. Amma ba'd. Okey. Tahmid dengan selawat tu saya tak terjemahkanlah. Terus kepada selepas amma ba'du tu. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الْأَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. Maka ini adalah satu ringkasan yang mengandungi usul-usul dalil-dalil hadis lil ahkam syar'iyyah, bagi hukum-hukum syarak. Jadi di sini Imam Ibnu Hajar menyebut tujuan beliau menghimpunkan, menyusun kitab ini adalah bagi mengumpulkan dalil-dalil hadis ataupun disebut juga ahadithu al-ahkam, hadis-hadis hukum, yang mana dia tidak khusus kepada satu mazhab tetapi mencakupi dalil-dalil bagi mazhab-mazhab yang lain. Sebab itu bila kita teliti hadis-hadis Bulughul Maram, kita akan temukan seolah-olah ada percanggahan di antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Hafiz Ibnu Hajar
dia membawakan semua dalil-dalil yang digunakan pakai oleh ulama-ulama khususnya daripada keempat-empat mazhab. Kata beliau, harartuhu tahriran balighan, ya, aku telah mengemaskininya dengan sebaik-baik pengemaskinian. Liyasira man yahfazuhu baina aqranihi nabigha, ya, agar orang yang menghafalnya, ya, ataupun meliharanya, ya, akan menjadi seorang yang cemerlang di kalangan rakan-rakannya ataupun di antara rakan-rakannya. Wa ista'inu bihi talibu al-mubtadi, dan dapat dijadikan panduan, ya, digunakan sebagai panduan oleh pelajar pemula, pelajar yang pemula ataupun pelajar yang di peringkat rendah. Ya. Wala istaghniya anhu ar-raghibu al-muntahi, dan juga tidak terkaya daripadanya. Maknanya yang diperlukan, ya, oleh ar-raghibul muntahi, oleh orang yang gemar, yang telah tamat belajar ataupun yang telah di peringkat tertinggi lah, ya. Dan di peringkat rendah yang sudah tamat belajar ataupun yang berada di peringkat tinggi. Jadi sama ada talib ataupun pelajar penuntut ilmu itu seorang murid di peringkat rendah ataupun, ya, seorang yang telah mencapai tahap yang tinggi dalam pengajian ilmu-ilmu, ya, agama, maka tidak terkaya, ya, untuk menggunakan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi di sini tidak diterangkan dengan panjang lebar tentang manhaj ataupun metod bagaimana beliau mengumpulkan dan menyusunkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, yang biasanya kalau kita tengok dalam setengah kitab beliau yang lain, beliau akan nyatakan secara terperinci, seperti dalam Fathul Bari beliau menyatakan menghurai secara terperinci metodologi ataupun manhaj penyusunan kitab tersebut. Tapi kalau dalam Bulughul Maram ini tidak dihuraikan secara terperinci. Ya, tetapi kalau dilihat, ianya disusun bukan di peringkat awal, tapi disusun di peringkat setelah beliau, kalau tak silap saya, setelah beliau habis tamat menyusun kitab Fathul Bari. Ya, maknanya ini sudah di peringkat beliau terkenal, ya, masyhur. Dan di bahagian akhir hidupnya lah, ya, sebab beliau selesai tulis Fathul Bari itu di bahagian akhir hidupnya, ya, dan kitab Bulughul Maram ini dan ditulis selepas kitab Fathul Bari. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu yang tidak dihuraikan dengan terperinci, ya. Hanya disebut dihimpunkan dalam kitab Bulughul Maram ini dalil-dalil hadis berkaitan hukum hakam syarak, ya. Jadi yang berkaitan dengan mazhab-mazhab tidak dijelaskan. Cuma nanti penting untuk kita meneliti hadis-hadisnya, mana yang diguna pakai, terutama kita di Nusantara, kita majoriti ulama berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita kena tahu mana dalil yang diguna pakai oleh mazhab Syafi'i dan yang tidak diguna pakai oleh mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, waqad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah. Maka aku menjelaskan selepas setiap hadis siapa yang mengeluarkannya ataupun mentakhrijkannya, ya, atau meriwayatkannya daripada kalangan imam-imam, li iradati nushil ummah, ya, untuk bagi tujuan menasihati ummah, supaya mereka tahu sumber
ambilan bagi setiap hadis yang dikemukakan oleh beliau. Wal muradu bis sab'ati Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa Nasa'i. Ya, ini adalah istilah khusus yang digunakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maka dia kata maka maksud 7 orang, bis sab'ati, maksud 7 orang, ya, ataupun 7 kitab yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi merujuk kepada Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Ya. Jadi biasanya disebut Ibnu Majah tu akhir, ya, tapi di sini Ibnu Majah disebut selepas Imam Abu Daud. Jadi ini mungkin disengajakan ataupun mungkin beliau tidak bertujuan apa-apa, yakni mungkin hanya dicatatkan, dituliskan begitu saja, ya, tanpa tujuan apa-apa. Yang mana kalau kita lihat dalam tartib, ya, susunan bagi kitab-kitab hadis ini, Ibnu Majah biasanya diletakkan di hujung lah, ya. Manakala yang Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i itu tak ada masalah kalau nak dikemudiankan, dikedepankan, tidak ada masalah. Cuma Sunan Ibnu Majah itu biasanya diletakkan di hujung. Jadi ini maksud bagi as-sab'ah, 7 orang. Jadi ini memudahkan untuk beliau mentakhrijkan, ya, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram tanpa beliau menyatakan satu persatu. Jadi bila sebut as-sab'ah, jadi kita maklum, ya. Wa bisitati man ada Ahmad, dan maksud 6 orang man ada Ahmad, iaitu siapa yang selain daripada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tidak termasuk, ya, bila disebut as-sittah, 6 ulama hadis. Dan ini biasanya adalah yang biasa digunakan sebagai istilah bila kita menyebut al-kutubus sittah, ataupun kita sebut as-sihah as-sitt ataupun as-sunan as-sittah, ya. Tapi yang lebih tepat al-kutubus sittah lah, ya. Kitab hadis yang 6, yang mana terhimpun dalam 6 buah kitab ini kebanyakan hadis-hadis yang berkait dengan perundangan dalam Islam. Kemudian wabil khamsati man adal Bukhari wa Muslima, dan maksud 5 orang, 5 ulama hadis, iaitu siapa yang selain daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi bila beliau menyebut 5, diriwayatkan oleh 5, jadi tak, maknanya kita kena maklum bahawa tidak termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Waqad aqul al-arba'ah wa 4 orang dan Ahmad. Jadi samalah dengan al-khamsah tadi, al-khamsah ataupun dia kata al-arba'ah wa Ahmad. Jadi al-arba'ah itu merujuk kepada sunan, as-sunan al-arba'ah, ya, sunan yang 4, dan juga wa Ahmad, Musnad Ahmad. Wa bil arba'ati man ada thalathata al-awwal, dan maksud 4 orang man ada salasa al-awwal, iaitu sesiapa yang selain 3 orang yang pertama, ya, iaitu Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi bila sebut al-arba'ah, kita kena maklum merujuk kepada kitab sunan yang 4. Wa bi thalathah man adahum wa adal akhir, dan maksud 3 orang, ya. Bila Ibnu Hajar kata diriwayatkan oleh 3 orang,
artinya man adahum, ya, sesiapa yang selain mereka. Selain yang terakhir. Iaitu selain daripada 3 orang, wabi salasati man adahum, ya, dan maksud 3 orang itu selain daripada mereka dan juga selain yang terakhir. Jadi dia merujuk kepada as-sunan as-salasah, tidak termasuk yang terakhir. Jadi kalau terakhir yang dirujukkan di situ ialah An-Nasa'i. An-Nasa'i, ya. Tapi biasanya merujuk kepada Ibnu Majah. Okey. Saya punya nasib baik saya ada dua apa ni, Bulughul Maram. Bulughul Maram yang cetakan Darussanusi. Darussanusi punya cetakan ni dia seperti yang saya gunakan dan saya bacakan tadi, dia Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i. Sebenarnya tak betul, ya. Kalau naskah yang saya gunakan ini lama, ini naskah yang lagi lama ni. Naskah cetakan Mesir, cetakan Mesir lama, ya. Ibnu Majah tu memang duduk akhir. Jadi siapa yang ada naskah Darussanusi ni, betulkanlah. Ya, maknanya Ibnu Majah tu memang diletakkan di akhir. Maaf, ya. Jadi Abu Dawud di punya susunan ni, wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sebab dia berkait dengan yang ni, wa adal akhir. Ya, dan selain daripada yang terakhir iaitu Ibnu Majah. Ya. Kalau terjemahan naskah Syekh Marbawi tak ada, Tapi kalau yang ada dia punya mukadimah tu boleh share, kongsikan. Yang naskah Mesir ni yang ditahqiq oleh Syekh As-Sayyid Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari. Kalau yang cetakan Darussanusi ini yang ditahqiq oleh Syekh Sayyid Muhammad Amin Kutubi Al-Mudarris bil Masjidil Haram bi Makkatil Mukarramah. Memang apa di antara tokoh ulama yang terkenal di Mekah suatu masa dululah, ya, Syekh Amin Kutubi ni. Dan beliau ada memberikan ulasan-ulasan ta'liq terhadap kitab Bulughul Maram, dan ta'liq beliau diberi tajuk Basyirul Kiram bi Bulughil Maram, Syekh Amin Kutubi. Dan kalau tahqiq Syekh Abdullah As-Siddiq Ghumari pun banyak juga dia punya taklikat-taklikatnya, ulasan-ulasan di nota kaki yang beliau berikan. Cuma tidak diberikan tajuk khusus, hanya ta'liq saja. Jadi yang betul wa Ibnu Majah di hujung, ya. Jadi siapa yang ada nuskah yang tak betul tu betulkanlah, sebab dia berkait dengan wa adal akhir dan selain yang terakhir, maknanya tidak termasuk Ibnu Majah. Jadi saya apa betulkannya tadi, sebenarnya memang Al-Hafiz Ibnu Hajar dah tahu, ya. Memang dia tartib susunan kitab tu memang ikut yang betul. Dan dia tahu kedudukan Sunan Ibnu Majah tu mesti di akhir. Baik itu as-salasah wa bisalasah, maksud 3 orang itu adalah as-sunan as-salasah, yakni Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Wabil muttafaqi alaihi, dan juga istilah al-muttafaq alaihi yang disepakati ke atasnya, maksudnya al-Bukhari wa Muslim. Jadi dua ini, ya, bila disebut al-muttafaq alaih, muttafaqun alaih, ya,
Kalau di hujung itu biasanya kita jumpa muttafaqun alaih. Jadi kita kena maklum itu adalah merujuk kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ataupun Asy-Syaikhan, ya, dua orang syekh yang utama di dalam bidang hadis. Wa qad la azkur ma'ahuma ghairahuma, dan boleh jadi saya tidak menyebutkan bersama kedua-duanya itu selain kedua-duanya. Jadi maksudnya kalau hadis Al-Bukhari, hadis Muslim, riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu juga terdapat dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Beliau abaikan, maknanya beliau abaikan sebab telah disebut dalam Al-Bukhari dan Muslim, ini sudah memadai. Wa ma ada zalik fahuwa mubayyanun, dan selain daripada yang demikian itu maka ianya dijelaskan. Selain daripada 7 kitab hadis yang utama ini, ya, selain daripada 7 kitab yang utama ini, maka tidak ada istilah yang tertentu, hanya disebut dengan jelas apa kitab apa riwayat siapa dan kitab apa, ya. Wa samaituhu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan aku namakan ia mencapai hasrat min Adillatil Ahkam, daripada dalil-dalil hukum hakam. Allahu as'al an la yaj'al ma 'alimna 'alaina wa bala wa an yarzuqana al-amal bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ianya menjadi manfaat, ya, dan tidak menjadi kesusahan bagi kita di akhirat. Dan diberikan, direzekikan untuk beramal dengan amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kitab At-Taharah, Babul Miyah. Kitab Taharah ini adalah bahagian yang diberikan pada saya, ada 148 buah hadis yang bermula dengan Babul Miyah, air, ya, ataupun al-ma'. Dan hadis yang pertama berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr wa tahuru ma'uhu wal hil maitatuh. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan laut, ya, ianya adalah penyuci, ya. Kalau terjemahan di situ suci airnya, ya, suci airnya. Tapi kalau tengok kepada at-tahur ini, ialah merujuk kepada benda, ya, benda apa yang menyucikan lah, iaitu air. Jadi ia adalah tahur, ya, benda adalah yang menyucikan, ma'hu airnya, ataupun suci airnya pun boleh juga bila dibaca at-tuhur ma'uhu, ya. Dia ada 2 baris. At-tahur itu air itu bertindak sebagai penyuci, tapi kalau tuhur suci, ya, sifat air itu suci. Wal hil maitatuh, dan halal bangkainya, ya. Jadi ini merupakan kaedah umum berkaitan dengan haiwan-haiwan yang tinggal dalam air, ya. Jadi kalau ini kita tangkap, jadi halal untuk dimakan tanpa perlu disembelih. Jadi kita tak ada tengok orang sembelihkan, ya, sembelih sotong, sembelih udang, tak ada. Jadi, ya, tak perlu. Kerana apa Nabi kata wal hil maitatu, dan halal bangkai. Cuma dia ada juga pengecualian lah, ya. Walaupun ini kaedah umum, tapi dia ada pengecualian bagi haiwan-haiwan yang beracun. Kerana ada setengah-setengah haiwan laut ini beracun, macam ikan buntal, ada juga ikan hiu ataupun ikan jerung yang beracun, ya. Jadi mana-mana ikan haiwan yang beracun itu
tak boleh lah. Ya. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh 4 kitab sunat, ya. 4 imam. 4 imam yang mengarang 4 sunan lah. Selain daripada Al-Bukhari dan Muslim. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah. Wal lafzu lahu, dan lafaz tersebut adalah baginya. Jadi lafaz yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar adalah lafaz Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi, ya. Beliau menyebutkan, ya, sumber-sumber hadis yang meriwayatkan nya. Warwahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau. Jadi ketiga-tiga imam mazhab yang terkenal, yang masyhur ini juga disebutkan, ya, di sini, yang mana setiap satu itu memang ada kitab masing-masing lah. Ya. Imam Malik ada kitab Al-Muwatta, Imam Asy-Syafi'i ada kitab As-Sunan, ya, Sunan Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ada kitab Musnad Ahmad, ya, Al-Musnad, kitab Al-Musnad. Kecuali Imam Abu Hanifah tak ada kitab. Ya. Daripada 4 imam mazhab yang besar ini, hanya Imam Abu Hanifah yang tidak ada menyusun kitab hadis. Jadi tujuan Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan, ya, semua sumber hadis tersebut adalah bagi menunjukkan, ya, bahawa hadis ini masyhur, ya, dan diamalkan oleh semua ulama, meskipun ya, ianya tidak disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, tapi Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa hadis ini sahih. Ya. Jadi kalau kita lihat pun, Sahih Al-Bukhari ini dia bukannya mengumpulkan semua hadis sahih. Ya. Bahkan ada hadis sahih yang tidak dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Jadi ini mungkin dia antaranya. Ya. Sebab Imam Bukhari ini dia menghafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Jadi tengok yang sahih itu pun sudah banyak bilangannya, ya, 100,000 hadis sahih. Tapi bukan semua hadis sahih itu dimasukkan oleh beliau dalam kitab sahihnya. Cuma beliau menilai hadis ini sahih mengikut muridnya Imam At-Tirmizi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Akhrajahu as-salasatu was-sahihu Ahmad. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu adalah penyuci. Tahurun, ya. Penyuci. Dengar di dalam dengar. La yunajjisuhu syai'un, tidak menjadi tidak dapat sesuatu pun menjadikannya najis, ya. La yunajjisuhu syai', tidak akan dapat menjadikannya najis oleh sesuatu apapun. Jadi ini hadis yang dikeluarkan oleh As-Salasah, merujuk kepada Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan At-Tirmizi, wa sahahu Ahmad, dan telah dinilai sahih oleh Imam Ahmad. Ya. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa air itu adalah alat penyuci yang paling utama dan yang terbaik, dan air itu, ya, dia tidak menjadi najis, ya, kecuali nanti bila ada sebab-sebab yang boleh menjadikannya berubah dari segi bau dia, warna dia, ya, dan juga rasanya itu, maka dia tidak lagi boleh dijadikan sebagai tahur, sebagai penyuci. Ya.
Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu syai' illa ma ghalaba ala rihi aw ta'mihi aw launihi. Ya, sungguhnya air itu tidak dapat menjadikannya najis oleh sesuatu apa pun. Ya. Cuma ada tambahan. Riwayat Abu Umamah di sini ada tambahan. Ya. Awalnya lebih kurang sama seperti yang di atas. Ya. Cuma dia ada tambahan illa ma ghalaba ala rihi aw ta'mi aw launi. Kecuali ada sesuatu yang mengubah baunya atau rasanya atau warnanya. Ya. Jadi bila berubah maka dia tidak boleh menyucikan walaupun dia suci. Cuma dia tidak boleh menyucikan. Ya. Dia suci tapi tidak boleh menyucikan. Jadi ini hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Wa dha'afahu Abu Hatim, namun dinilai lemah oleh Abu Hatim. Ya. Imam Abu Hatim menilai hadis ini dhaif, ya, disebabkan terdapat seorang perawi yang dhaif dalam sanadnya, bahkan matruk. Bahkan rawi tersebut ada yang menyebutnya sebagai matruk. Jadi bila hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif, namun tidaklah ditolak oleh para ulama begitu sahaja. Ya, kerana isi kandungan hadis ini merupakan ijma' ulama. Ya, disokong, mempunyai sokongan daripada ijma' ulama bahawa memang sifat air itu kalau berubah warna, ya, rasa dan baunya, maka dia tidak boleh lagi menyucikan. Ya, jadi itu adalah ijma' para ulama. Walaupun dari segi sanad hadis dhaif, tapi isi kandungannya adalah sahih. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun, dan Imam Baihaqi meriwayatkan, Imam Baihaqi meriwayatkan al-ma' tahur, air itu adalah penyuci, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Dia lebih kurang sama tetapi sama makna tapi dengan lafaz yang berbeza sedikit. Kecuali air itu adalah penyuci kecuali sekiranya berubah, ya, baunya atau rasanya atau warnanya, bi najasatin tahdusu fihi, ya, dengan suatu najis yang jatuh padanya ataupun yang masuk padanya. Jadi tiga sifat ini yang boleh berubah ini tidak lagi menjadikan air itu boleh menyucikan. Selain air yang telah digunakan tadi, air mustakmal, juga air yang kita buat minum, kita letakkan sirap contohnya. Jadi suci, tapi dia tidak boleh menyucikan. Ya. Jadi mazhab, kebanyakan mazhab mengatakan, ya, kalaulah contohnya tidak ada air, ya, kalaulah dalam satu keadaan itu langsung tidak ada air, ya, dalam keadaan darurat, yang ada hanya air mustakmal ataupun air sirap lah contohnya. Jadi dalam keadaan seperti itu tetap tidak boleh digunakan, maka kena bertayamum. Ya. Cuma ada bezalah dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata kalau dalam keadaan darurat yang ada hanya air mustakmal, ya, ataupun air minum yang telah berubah warna, boleh gunakan air mustakmal, ya. Boleh gunakan air mustakmal tersebut, ya. Tidak boleh bertayamum. Itu adalah pandangan, ya, mazhab Maliki. Namun kita mazhab Syafi'i
dan juga kebanyakan ulama menyebut tidak boleh menggunakannya untuk bersuci, ya, tetap dia adalah air yang tidak boleh menyucikan dan perlu bertayamum. Yang keempat, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma' kullatain lam yahmilil khabath. Kata daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila air itu dalam kadar 2 kullah, ya, kullah lam yahmil khabas, maka dia tidak akan dapat menanggung kekotoran. Wa fi lafzin lam yanjus, ya, dalam lafaz riwayat yang lain tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'ah, yang dikeluarkan oleh 4 imam, ya, ataupun sunan al-arba'ah. Wasahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, ya. Jadi sahih hadisnya, walaupun ditolak oleh sebahagian mazhab, ya, seperti mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, mereka tidak pakai hadis ini kerana mereka menilainya sebagai hadis yang dhaif, ya. Tapi kita mazhab Syafi'i menilainya sebagai sahih, bahkan bukan seorang, ya, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, ya, menilainya sebagai sahih. Cuma yang menjadi perselisihan ialah tentang kadar 2 kullah. Ya, kadar 2 kullah ini berapa banyak? Jadi ada pelbagai pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, sehingga ada yang menyebutnya sehingga 9 pendapat ataupun mungkin lebih, ya, lebih, ya, yang menentukan kadar 2 kullah ini berapa. Ya, kalau Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga Syafi'i, beliau mengatakan kadarnya 270 liter. Ya, 270 liter padu air, ya, 2 kullah ni. Kalau saya tengok dalam apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, dia kurang lagi. Beliau pun Syafi'i juga, tapi beliau sebut dalam 190 liter padu. Beza, ya, yang agak besar juga, ya. 190 liter padu. Jadi secara umumnya itu memang tidak ada dalil yang khusus tentang berapa kadar 2 kullah ini, ya. Jadi masing-masing, ya, menentukan ataupun menganggarkan 1 kullah itu di zaman Nabi itu berapa. 1 kullah itu di zaman Nabi berapa kadarnya. Cuma itu pun berlaku perbezaan pandangan, ya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang daripada kamu, ya, kamu sekalian, fil ma'id daim, dalam air yang tenang. Al-ma' ad-daim, air yang tenang, air yang duduk diam, ya, tidak mengalir. Allazi la yajri, yang tidak mengalir. Summa yaghtasil fihi, saya ke bawah. Fil ma'i daim wa huwa junubun, sedangkan dia berkeadaan junub, ya. Jadi dilarang, ya, untuk seseorang itu dia masukkan diri dia lah, ya, mandi dalam tu, ya, air yang tenang ini, yang mana air ini mungkin berbentuk kolam lah, ya, kolam yang mana tidak mencapai 2 kullah. Jadi ini hadis yang sahih, akhrajahu Muslim, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Jadi kalau mazhab Syafi'i, jadi yang 2 kullah tadi dia mengkhususkan,
Dua kulah tadi dia mengkhususkan boleh ataupun tidak boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh ini yang tidak mencapai dua kulah. Itu. Jadi sebab itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mandi di dalam air tersebut. Walil Bukhari dan bagi Bukhari, maknanya riwayat Al-Bukhari menyebut lafaznya la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi. Janganlah seseorang daripada kamu kencing dalam air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi yang ini orang yang kencing ya, dalam air tersebut, kemudian mandi dalamnya, maka tak sah ya, untuk digunakan bersuci sekiranya tidak mencapai dua kulah. Wali muslimin dan bagi imam muslim, lafaznya berbunyi minhu, daripadanya, ya. Yaitu ganti fihi tadi itu ganti minhu. Dia mandi, kalau mandi yagtasil fihi, mandi masuk dalam, mandi di dalamnya. Tapi kalau yagtasil minhu, dia mandi daripadanya, maknanya diceduk. Ya, minhu diceduk dan digunakan untuk mandi, itu pun tak boleh. Ya. Wali Abi Dawud wala yagtasil fi minal janabah, dan bagi Imam Abu Dawud lafaz riwayatnya wala yagtasil fihi minal janabah, dan janganlah dia mandi di dalamnya disebabkan berjunub. Mandi di dalamnya disebabkan berjunub. Jadi tidak boleh ya, air yang tidak mencapai dua kulah ini digunakan. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati. Okay. Daripada seorang lelaki yang pernah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah bersahabat dengan baginda, maka beliau adalah seorang sahabatlah, cuma tidak disebutkan namanya, ya, tidak disebutkan namanya, majhul. Cuma dalam ilmu mustalah hadis, mana-mana sahabat Nabi yang majhul, yang tidak diketahui, tidak memudaratkan sanad tersebut, ya, maka tetap sahih. Hadis yang diriwayatkan tetap sahih walaupun dia majhul, tidak diketahui. Kerana semua sahabat Nabi adalah udul, adalah orang-orang yang adil. Ini adalah kaedah umum di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua sahabat Nabi ini kita terima riwayatnya walaupun kita tak tahu namanya. Berbeza dengan tabi'in atau atba' tabi'in, ya, kalau majhul maka hadis itu jadi dhaif. Ini di antara keistimewaan yang diletakkan oleh para ulama bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ta'liq, ya, dalam ta'liq Syekh Sidi Abdullah Al-Umari, dia kata ada tiga pendapat, ya. Ada yang mengatakan beliau adalah Al-Hakam bin Amr, ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Sarjas, dan ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Mughaffal. Cuma tak tahu yang mana satu, ya. Wallahu a'lam. Jadi beliau meriwayatkan, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah melarang untuk seorang wanita itu mandi dengan lebihan air suaminya. Awi rajul bi fadlil mar'ah, ataupun seorang laki mandi, ya, dengan air lebihan istrinya. Wal yaghtarifa jami'an, dan hendaklah kedua-duanya menceduk sekaligus, ya. Dan hendaklah kedua-duanya menceduk sekaligus. Maknanya tidak boleh
menggunakan sisa air yang telah digunakan. Ini juga merujuk kepada air mustakmal lah, air mustakmal. Jadi air mustakmal ini memang tak boleh menyucikan. Akhraju Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan sanadnya adalah sahih, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi sisa air ini memang sisa air betul lah, maknanya telah digunakan. Lebihan yang saya terjemahkan tadi, lebihan ataupun sisa lah di sini terjemahannya. Sisa. Cuma terjemahan yang nanti dia bukan sisa, dia lebihan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadli Maimunah, akhrajahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air lebihan isterinya Maimunah radhiyallahu anha. Jadi kalimahnya sama, bifadli, dengan air lebihan. Cuma terjemahannya kita bezakan. Apa ni, kerana ini kalau tidak dibezakan seolah-olah bercanggah lah. Antara hadis nombor 6 dengan hadis nombor 7 ni seolah-olah berlaku ikhtilaf. Jadi kalau dalam perbincangan mengharmonikan di antara hadis-hadis yang zahirnya bercanggah, supaya kita dapat amalkan kedua-duanya sekaligus, itu lebih utama. Jadi mula-mula mesti kena gunakan kaedah al-jam'u, kaedah penyelarasan ataupun pengharmonian di antara kedua-dua buah hadis. Jadi ini yang dipilih oleh ulama Syafi'i. Maksud yang bifadli Maimunah ini adalah air lebihan, maknanya bukannya air mustakmal tapi air yang telah air yang berbaki, yang belum lagi digunakan. Itu maksud dia. Bukan mandi. Hadis riwayat Muslim. Wali ashabi as-sunan igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Dan bagi pengarang-pengarang kitab sunan, pengarang-pengarang atau tuan-tuan pengarang kitab sunan, cuma tak dipastikan al-arba'ah ataupun al-thalathah. Ada riwayat menyebut sebahagian isteri Nabi. Sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mandi di dalam satu bekas air. Faja'a liyaghtasila minha, maka baginda pun datang untuk mandi daripadanya. Faqalat inni kuntu junuban, maka kata isteri baginda, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Faqala innal ma'a la yajnub, maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Yang junub itu manusia, bukan air. Bukan air. Iaitu lebihan air yang digunakan tadi itu tidak ada masalah. Wasahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyucian bekas seseorang daripada kamu, maknanya cara nak menyucikan itu, penyucian bekas seseorang daripada kamu apabila dijilat anjing padanya, ialah dia membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama sekali dengan tanah.
akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi riwayat ini dia zahirnya menyuruh yang mula-mula sekali dengan tanah, ya. Jadi itu pun yang memang diutamakan, ya. Yang aula, ya, untuk kita mulakan dalam membasuh bekas, ya, atau kesan yang dijilat anjing ini, ya. Ya, tapi yang pasti dia kena yakinlah, bukannya main agak-agak, ya. Dia mesti yakin, ya, kalau main agak-agak, ya, bila tengok anjing itu jilat satu bekas dekat dan bersamanya ada 10 bekas, jadi bukanlah 10-10 tu disamak, ya. Bukan 10-10, yang mana yang kita yakin saja, yang tak yakin tak payah. Jangan agak-agak, agak-agaknya dia jilat semua. Agak-agak tak boleh, agak-agak tak boleh, ya. Kena yakin bahawa itu adalah bekas yang dijilat dan dibasuh 7 kali. Wa fi lafzin lahu, dan dalam satu lafaz riwayat Imam Muslim ada ditambah fal yurikhu, maka hendaklah ia membuangkannya, ya. Membuangkan air yang dijilat tadi itu, buangkan, ya, fal yurikhu, ya. Tuangkan dia. Wali Tirmizi, dan bagi At-Tirmizi ada riwayat ukhrahunna au ulahunna. Imam Tirmizi dia membawakan riwayat dalam bentuk pilihan, ya, pilihan. Yang paling terakhir daripadanya, maknanya basuhan yang terakhir, au ulahunna, ataupun basuhan yang pertama sekali, ya. Yang pertama sekali, ya. Jadi sama ada riwayat ini berbentuk pilihan ataupun berbentuk syakur rawi. Maknanya perawi dia ragu-ragu sama ada ukhrahunna atau ulahunna. Jadi kalau ragu-ragu, maka yang lebih utama adalah riwayat yang dalam Sahih Muslim, ya, yang lebih kuat kedudukannya, dan itulah yang disebut oleh ulama kita, yang aula, yang utama ialah tanah itu adalah pada basuhan yang pertama ataupun pada basuhan yang kedua. Lepas itu baru basuh dengan air, ya. Kali ketiga air, 4 air, 5 air, 6 air, yang ketujuh pun dengan air, ya. Kalau ikut logik pun, kalau kali pertama dengan air, ya, kalau ukhrahunna tadi itu yang paling akhir dengan tanah, ya, yang paling akhir dengan tanah, ya. Kalau ikut logik, pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 dengan air, yang ketujuh dengan tanah, jadi kotor lah. Confirm lepas tu kena yang ke-8. Dah bertambah bilangan pula. Jadi sebab itu yang lebih aula, yang aula adalah riwayat ulahunna, ya. Yang pertama, bin najasin innama hiya minat tawafina alaikum, akhrajahu al-arba'ah wa sahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan kucing hirrah, ya, hirrah. Macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah itu adalah isim tasghir daripada kalimah hirrah tadilah, ya, anak kucing, ya. Kerana Abu Hurairah ini dia suka, ya, dengan kucing. Dan dia bawa kucing, dia bawa kucing itu dekat lengan baju dia. Kalau orang dulu tu lengan baju dia besar, ya, boleh muat barang-barang, ya, boleh masukkan kitab, ya, boleh masukkan kucing dekat lengan baju ni, ya. Dan fashion itu sampai sekarang masih ada. Saya tengok dekat Mesir masih ada fashion, ya, fashion yang lengan dia besar, dan dia boleh simpan apa-apa dekat bawah tangan dia tanpa orang nampak. Jadi sabda baginda, innaha laysat binajas, sesungguhnya ia bukannya najis. Jadi kucing ini bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya ia adalah daripada haiwan yang berkeliaran di sekitarmu, ya, berkeliling-keliling
ke atas sekalian kamu, ataupun berkeliaran di sekitarmu. Akhraju al-arba'ah wa sahih at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh 4 imam dan dinilai sahih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Cuma dilontarkan yang tercabut daripada badan dia. Memanglah dia Nabi sebut tidak najis, tapi bulu yang tercabut daripada badan itu, ya. Jadi khilaf ulama, ada khilaf ulama. Ya, kalau ulama mazhab Syafi'i menyebutnya sebagai najis, ya, sebab dia telah tanggal daripada badan dia. Ya. Jadi dianggap sebagai najis. Cuma dia adalah najis yang dimaafkan kalau sedikit, dan biasanya sedikit pun. Ya. Biasanya kalau orang yang suka bela kucing ni, sikit pun sebenarnya yang melekat. Ya. Jadi dimaafkan kalau sedikit. Dan kalau banyak, sangat, tak tahu kenapa kucing tu sakit, habis bulu dia gugur semua. Kalau banyak, dia tidak dimaafkan. Kena bersihkanlah, bersihkan bulu tersebut. Tidak dimaafkan sekiranya banyak, kecuali bagi orang yang ditimpa umumul balwa. Kecuali bagi orang yang ditimpa umumul balwa, maknanya mungkin kucing kat rumah dia tu memang banyak, ya, asyik nampak kucing terbiar balik rumah, lama-lama jadi berpuluh-puluh kucing kat rumah dia. Jadi dia itu sebagai umumul balwa, ya, sesuatu perkara kesusahan yang tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan. Jadi kalau situasi dia begitu, maka itu dimaafkan. Ya. Itu dimaafkan. Maknanya tidak tidak merosakkan, membatalkan amal ibadahnya lah. Ya. Wa an Anas bin Ibni Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, datang seorang Arab Badui, ya, Arabi. Ya, dia datang ke masjid, lalu dia kencing di satu sudut masjid. Fazajarahu nas, maka orang-orang pun mengherdik dia. Kenapa kencing dekat masjid? Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melarang mereka. Maknanya biarkan dulu, jangan diherdik, ya, jangan marah-marah. Falamma qada baulahu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka apabila telah selesai dia kencing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah Nabi memerintahkan, ya, supaya diambil setimba air, ya, bi zanubin min ma', setimba air, ya, fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan ke atasnya. Ya, dituangkan ke atas. Jadi tempat tu tidak dikorek lah. Dia bukan dikorek, tapi hanya dituangkan sahaja. Ya, dengan air yang banyak lah. Supaya neutral balik. Itu tujuan dia. Supaya tempat tu jadi neutral balik daripada air kencing tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatan wa daman. Ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Ya, 2 bangkai dan 2 darah, yang mana bangkai dengan darah ini asalnya adalah haram dimakan, ya. Tapi ada 2 yang boleh
dimakan, halal. Fa amal maitatan fal jaradu wal hut. Adapun dua bangkai itu ialah belalang dan juga ikan. Jadi belalang dan ikan itu halal. Wa amadaman, adapun dua darah, fal kabidu wattihal. Adapun dua darah yang halal itu ialah hati dan limpa. Jadi dua ini tidak ada masalah. Walaupun asalnya itu darah akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan terdapat padanya kelemahan. Maknanya hadis ini dari segi sanadnya itu ada perawi yang dinilai sebagai dhaif. Dhaif. Ini pun sama macam hadis tentang air, apabila berubah salah satu daripada tiga sifat dia, yang mana hadis itu sanadnya dhaif, tapi isi kandungan, maknanya itu disepakati oleh para ulama. Sama juga dengan hadis ini, walaupun sanadnya ada kedhaifan, tetapi isinya itu disepakati, asasnya itu disepakati oleh para ulama. Jadi bila kita tengok hadis-hadis yang seperti ini, ulama masih lagi mengguna pakai hadis-hadis yang dikatakan dhaif, hadis-hadis yang dikatakan dhaif, yang mana kalau setengah orang mereka tinggalkan, mereka tolak hadis dhaif. Tapi bila tengok amalan para ulama ini, mereka tidak begitu. Mereka bukannya mudah-mudah untuk meninggalkan sesuatu hadis tanpa sebab yang benar-benar kukuh. Maka mereka kena tengok dari aspek ijma' ulama'nya, mereka tengok dari aspek amalan yang diwarisi. Sebab kalau kita lihat sejarah penulisan hadis, seperti imam yang 7, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ini, mereka hidup dalam kurun ke-3 Hijrah. Lebih kurang jarak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih kurang ada dalam 200 tahun. Ada lebih kuranglah 200 tahun, yang mana dalam tempoh itu macam-macam berlaku. Jadi kemungkinan ada hadis-hadis yang akhirnya dalam kurun ke-3 Hijrah itu jalan riwayatnya mengecil. Bahkan mungkin yang tinggal hanya jalan riwayat yang dhaif. Manakala jalan-jalan riwayat yang mungkin yang lain-lain itu telah hilang ataupun pupus, disebabkan perawi-perawinya itu berhijrah ke tempat yang jauh, gugur syahid dalam peperangan, ataupun ditimpa penyakit, ataupun jauh daripada kawasan-kawasan kota, mereka pergi tempat-tempat pedalaman yang jauh, untuk berdagang ataupun berdakwah, ataupun tabi'in ini yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa itu, zaman-zaman sahabat dan tabi'in ini, hadis tidak dibukukan secara besar-besaran. Hadis tidak dibukukan secara besar-besaran. Jadi kemungkinan banyak jalur-jalur riwayat yang hilang. Akhirnya dalam kurun ke-3 Hijrah itu, apabila ulama hadis ini cari, ulama hadis ini cari riwayat hadis berkenaan, mereka mungkin hanya menemui riwayat yang dhaif sahaja. Mereka hanya temu riwayat yang dhaif sahaja. Jadi riwayat jalur-jalur riwayat yang lain itu mungkin tidak ditemukan. Tapi dari segi amalan diwarisi. Sebab kalau kita tengok proses pembukuan hadis dengan proses pembukuan fiqh itu berlaku dahulu. Fiqh ini amalan, maknanya amalan, proses pembukuan amalan itu berlaku dahulu. Jadi amalan itu diwarisi. Cuma apabila dicarikan hadisnya,
ya, apabila proses pembukuan hadis secara lebih sistematik dalam kurun ketiga hijrah tu. Jadi itu yang ada berlaku kebingungan apabila mereka terima ini hanya ditemukan riwayat yang dhaif, tapi amalannya itu diwarisi daripada kurun pertama dan kedua hijrah. Ya. Sebab itu Imam Malik ya, dia ada satu kaedah yang tidak ada dalam mazhab yang lain, iaitu kaedah amal ahlil Madinah, amalan ahli Madinah, kerana dia yakin amalan itu diwarisi daripada sahabat dan tabi'in dan tidak terputus. Ya. Jadi ini selingan kenapa ada hadis yang seperti ini, ya. Hanya satu je jalan riwayat dia, dhaif pula, tapi isinya memang diwarisi, amalan itu diwarisi, ya. Ataupun kefahaman itu diwarisi, fiqhnya itu diwarisi daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Kemudian hadis yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu thumma yanzahu. Ini kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh seekor lalat dalam minuman seseorang daripada kamu, lalat jatuh dalam bekas minuman seseorang daripada kamu, falyaghmishu, maka hendaklah dia celupkannya, tenggelamkannya, benamkannya, celup, tenggelamkan, benamkan dia. Sumal yanza'u, kemudian tariklah dia, keluarkan dia. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifa. Sungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada penawar, dan pada sayap yang lain itu ada penyakit, dan pada satu sayap yang lain ada penawar. Akhrajah Al-Bukhari wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Jadi ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu, ya, sehingga kan ada setengah-setengah golongan yang menggunakan akal, ataupun golongan anti hadis ini menjadikan hadis ini sebagai bukti bahawa hadis ini, ya, dia kemungkinan direkecipta oleh perawi-perawi hadis, ya. Tapi bila sampai kepada zaman sains moden, ya, bila dilakukan kajian-kajian yang lebih teliti, ya, dalam bidang sains ini, mereka menemukan memang ada, ya, pada lalat itu penawar, ya, dan satu lagi racun. Padahal ketika Nabi mengucapkan perkara ini, sains dia tak dapat nak buktikan lagi, ya. Tapi kita sebagai umat Islam, kita kena yakin dulu. Jangan jadi seperti orang yang selalu nak pertikai, apa saja benda dia nak pertikai, ya, sehingga terbukti dekat depan mata dia, baru dia nak percaya. Ini macam golongan etis lah, ya. Dia kata Allah tidak wujud kerana Allah tak dapat dilihat, ya. Tak ada siapa yang melihat Allah, maka dia kata Allah tak wujud. Jadi susah, ya. Orang yang menggunakan akal macam ni susah. Jadi kita sebagai orang mukmin, kita percaya, yu'minuna bil ghaib, percaya dengan benda yang ghaib, ya, apabila telah jelas, ya, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wazadah, dan Abu Daud menambah, wa innahu yattaqi bi janahi allazi fihi adda. Maksudnya sesungguhnya sayap yang ada penawar itu, ya, wa innahu, sesungguhnya ia dengan dengan perbuatan mencelupkan lalat tadi dan dikeluarkan, maka dia dapat berwaspada, ya, berjaga-jaga, ya,
dapat apa ni kalau terjemahan Syekh Marbawi, memelihara, maknanya memelihara ataupun memelihara dirilah, berjaga-jaga, berwaspada dengan sayapnya yang apa, dengan sayapnya yang terdapat racun padanya, ya, racun padanya. Cuma kalau orang yang tak pernah dengar hadis ni, dia buang terus air tu. Apa ni, pernah saya tengok apa ni, satu orang tu memang kebetulan lalat, tak tahu lalat ni kenapa dia nak jatuh dalam air tu, jatuhnya dia pergi buang terus. Tak sempat saya nak tegur, nak bagi tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah buang tu tak boleh kata apa lah. Jadi kena ada ilmu, ya. Jadi kena apa, sebarkan supaya orang faham bahawa benda ini ada diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Waqidin Al-Laisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minnal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Daripada Abu Waqid Al-Laisi, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dipotong daripada binatang, apa mah tu apa ataupun barang yang dipotong daripada binatang yang hiduplah, wahya hayyah, sedangkan ia masih hidup, fahuwa mayyit, maka itu adalah bangkai. Bangkai mana yang dipotong dari itu bangkai, ya. Jadi dipotong daripada haiwan yang hidup, maka yang apa diambil itu dikira sebagai bangkai, najis lah, macam ekor lembu kan. Ekor lembu nak buat ekor, nak ambil ekornya aje, potong ekornya tak boleh, jadi bangkai, ya. Tak boleh dimakan. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan beliau menilainya hasan. Wal lafzu lahu, dan lafaz tersebut adalah baginya. Babul aniyah, bab tentang bekas, bekas ataupun pinggan mangkuk ni lah, yang digunakan untuk mengisi air ataupun makanan. An Huzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah. Kenapa hilang kita punya skrin? Saya scan sampai bab tu je. Bab yang aniyah tu saya tak ada scan. Tak ada scan. Tapi yang peserta ni apa ni, ada kitab khusus tak? Dia guna kitab bulughul maram yang diterima, yang dialih tulisan Jawi oleh Ustazah Nuraini Abu. Ya. Maknanya kalau yang tak ada tu ada kitab lain lah. Ada juga yang WhatsApp saya, kitab Jawi tu. Dia nak tanya kitab kat mana. Ni saya share. Yalah. Yang terjemahan Syekh Marbawi itu apa di antara yang ni lah, yang terkini. Yang tepat lah maknanya. Babul aniyah, bab tentang bekas dengan mangkuk. Kata daripada Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah. Janganlah kamu minum dalam bekas emas dan perak. Ini tak boleh. Haram digunakan. Wala taqulu fi sihafihima, dan janganlah kamu makan di dalam pinggan kedua-duanya. Ya. Semua apa ni, pekakas apa ni untuk makan minum ini, ya, senang cerita tidak boleh, ya, yang diperbuat daripada emas dan perak, haram. Fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya ia adalah bagi mereka di dunia. Mereka itu adalah orang-orang kafir, ya. Jadi orang kafir ni tak ada masalah lah bagi mereka. Mereka ni tidak ada hukum hakam. Tetapi kita umat Islam, walakum fil akhirah, dan ianya adalah bagi kamu di akhirat nanti.
Di akhirat nanti tak ada masalah untuk kita gunakan dengan mangkuk emas dan perak ini. Semuanya diperbuat daripada emas dan perak, batu permata dan sebagainya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang Nabi sebut untuk orang kafir di dunia dan untuk orang Islam di akhirat, selain daripada penggunaan pinggan emas perak ini juga penggunaan pemakaian pakaian sutra. Pakaian sutra pun tidak boleh, kecuali wanita. Itu lain. Untuk sutra, walaupun Nabi sebut ianya adalah yang digunakan oleh orang-orang kafir di dunia, dan ianya bagi kamu di akhirat, hanya boleh pakai sutra di akhirat. Itu walaupun lafaznya itu umum, tapi dia sebenarnya untuk lelaki saja, untuk orang lelaki. Tapi untuk orang wanita dibenarkan sutra. Itu beza. Seterusnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang babul aniyah ni agak panjang. Ada 8 hadis. Saya ambil 4 lah. Saya ambil 4. Kalau tidak, nanti takkan habis. Sebabnya minggu lepas sepatutnya dah mula, tapi sebab siang tu saya ada daurah kitab di Seremban. Jadi memang tak larat, sangat-sangat tak larat, dan saya minta maaf. Walaupun saya kata bolehlah untuk online dalam masa sekejap, tapi urus dia kata ada masalah lain, ada masalah teknikal lah. Jadi kebetulan urus dia pun tidak lanjutkan. Jadi alhamdulillah lah. Kalau tidak memang saya tak dapat nak buat minggu lepas. Sangat letih daripada pagi sampai ke asar. Jadi banyak ni, ada 140 apa saya sebut tadi, kitab Taharah ni ada dalam 148 hadis. Jadi jumlah yang agak besar. Baik. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yashrabu fi ina'il fiddah. Sabda Rasulullah, sesiapa orang yang minum di dalam bekas perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya ia menuangkan dalam perutnya itu api Jahannam. Wal iyaz billah. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kenapa sangat dilarang ini? Sedangkan isinya itu mungkin barang yang halal, yang tak ada masalah. Tapi kenapa sangat dilarang keras emas dan perak ini digunakan? Kerana ini boleh menarik kepada sifat sombong dan riak serta berbangga-bangga, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Islam tidak dibenarkan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disamak kulit binatang yang telah disembelih ataupun tak disembelih, bangkai dia, bila disamak faqad tahur, maka ianya suci. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa innal arba'ah, dan di sisi imam yang 4 riwayatnya berbunyi ayyuma ihabin dubir, mana kulit binatang yang disamak, faqad tahur, maka sesungguhnya ia menjadi suci.
Jadi mana-mana kulit binatang yang disamak dia menjadi suci. Wa an Salamata ibni al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruhuma. Daripada Salamah bin al-Muhabbiq katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyamakan ya, maknanya menyamak kulit bangkai, dibaghu juludil maitah, menyamak kulit binatang, menyamak kulit bangkai binatang itu, tuhuruhuma, adalah merupakan kesuciannya. Kesuciannya, maknanya kalau sudah disamak maka dia suci, walaupun asalnya bangkai yang tidak disembelih. Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala. Jadi mungkin sampai sini saja hadis yang ke-15 ya. Jadi malam ni dapat 15 hadis. Jadi ada banyak lagi hadis yang dimuatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab At-Taharah ini. Dan kita akan sambung pada masa akan datang. Saya tak pasti ada soal jawab ke tak ada. Kalau tak ada ataupun 1-2 soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya minta maaf. Ya, tak dapat jawab. Kalau kita tengok cara penyampaian hadis ini adalah cara muhaddisin. Ya. Cara tariqah al-muhaddisin. Jadi cara muhaddisin dia akan menyebutkan ar-rawi al-a'la, as-sahabi, rawi teratas ya, ataupun perawi tertinggi yang biasanya adalah daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang meriwayatkannya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini untuk apa ni kita tahu ada berapa ramai sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan yang mendengar daripada baginda, supaya kita tahu ini hadisnya gharib, maknanya hanya satu orang sahabat yang meriwayatkannya, ataupun hadis ini aziz, maknanya ada jalan riwayat lain ya, 2 orang sahabat tapi lafaznya berlainan sedikit, ataupun hadis yang masyhur ya, yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat dan sebagainya lah ya. Walaupun kebanyakan hadis dia tidak mencapai tahap seperti mana hadis mutawatir yang sangat ramai bilangan sahabat yang meriwayatkannya. Apatah lagi tentang hadis-hadis hukum, biasanya kebanyakannya adalah daripada hadis-hadis ahad yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, ataupun sekurang-kurangnya 1 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga mengajar kita sebenarnya supaya bila kita nak menulis hadis itu kena pastikan kita sebut ar-rawi al-a'la as-sahabi. As-sahabinya, sahabatnya siapa. Ya. Jangan terus qala Rasulullah. Ya. Kena ada dia punya format dia yang kita kena ikut. Ya. Dan dalam bab hadis sudah tentulah format yang muktabar adalah format muhaddisin. Dan ini adalah format mereka. Ya, kena sebut an daripada siapa sahabatnya, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu perlu kita sebar luaskan. Ya, sebab kalau orang tak tahu dia terus je. Ya, qala Rasulullah. Ya. Bukannya berdosa. Ya, tapi sebaik-baiknya kita ikut yang terbaik lah. Ya. Jadi kalau hadis kita ikut tariqah yang muktabar di sisi muhaddisin. Dan juga nyatakan sumbernya, ya, kena nyatakan sumbernya. Dan juga mengajar kita supaya berhati-hatilah, ya, maknanya bila kita bawakan hadis itu, kita bawakan sumbernya supaya orang boleh rujuk. Oh, ini ada di dalam kitab sekian-sekian, ya. Jadi kita maknanya terlepas daripada
menanggung kalau hadis itu tidak ada sumbernya. Ya. Kalau kita main letak hadis qala Rasulullah tanpa kita nyatakan sumber, dan kita pun tak tahu, tak pasti ada sumber atau tidak, jadi kita tak terlepas sebenarnya. Tak terlepas daripada menanggung kalau hadis itu hadis yang palsu, hadis yang dusta ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita letakkan sumbernya, jadi kita sekurang-kurangnya kita telah amanah lah. Amanah maknanya itu ada diriwayatkan oleh hadis sekian dalam kitab sekian. Dan yang terbaik lagi kita sebutkan nilai dia. Nilai maknanya status hadis tersebut. Sekiranya kita tahu. Dan kalau kita tengok tadi 15 hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar dia akan menyebutkan siapa yang menilai hadis itu. Seperti Imam At-Tirmizi, yang Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam apa lagi disebut, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan juga Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim. Jadi itu merupakan ulama-ulama terdahulu, mutaqaddimin, yang memberi nilai status hadis. Dan itu kita kena bawakan sebenarnya. Nilai-nilai yang mereka beri itu kita bawakan. Supaya kita jelas bahawa hadis ini tidak ada masalah dari segi status ataupun kedudukannya. Dan kalau orang kata dhaif pun, tapi kita dah bawa pandangan yang mengatakan sebaliknya. Kita kata ini dinilai sahih oleh Imam At-Tirmizi. Jadi itu yang menjadi pegangan kita lah. Ada soalan kat ruang chatting.